TV KPM. Cikgu, malam-malam macam ni cikgu ajak saya kat luar ni, kita nak buat apa? Tunggu, kita ada nak tengok sesuatu. Nampak tak ada apa kat depan kita ni? Ada teleskop. Cikgu nak ajak Rina hari ni, kita nak mencerap bulan. Cuba Rina tengok. Melalui Nampak tak? Cikgu, cantiknya cahaya bulan cikgu. Nampak tak? Bersinar-sinar tak? Ya. Okey, sebenarnya kalau Rina nak tahu, bulan tu dia memang tak ada sumber cahaya. Yang bercahaya yang kita nampak dari bulan tu adalah sebenarnya dari pantulan cahaya matahari. Ya ke cikgu? Baru saya tahu. Jomlah Rina, dah lama kita kat luar ni. Jom kita masuk kelas. Jom cikgu. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami di Didik TV KPM dan pastinya anda bersama saya Hazrina Kasim. Untuk waktu dan jam ini kita akan memberi fokus terhadap mata pelajaran Sains Menengah Atas tingkatan 4. Dan sebelum kita nak tahu lebih lanjut apakah topik pembelajaran pada hari ini, elok kita berkenalan dengan guru penyampainya, iaitu ini dia Cikgu Tuan Juhaida, Tuan Muhammad Amin dari merupakan guru kanan Sains dan Matematik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam, baik. Rina apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dan kita juga turut bersama dengan guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah, murid-murid dah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Tentu satu pembelajaran yang paling menyeronokkan untuk anda. Cikgu, nak tanya juga, apa kaitan gimmick tadi dengan tajuk pembelajaran kita? Okey, baiklah. Okey, gimmick tadi tu berkait dengan bulan kan? Betul. Okey, kita mencerap bulan. Rina tahu tak bila waktu yang paling sesuai untuk kita mencerap bulan? Bila ya cikgu? Biasanya mencerap bulan ni kita akan lakukan pada hari ke-29. Kita nak tentukan hari pertama untuk bulan baru. Baik. Apa lagi yang Rina tahu? Contohnya tujuan kita mencerap bulan. Kita nak tengok anak bulan cikgu? Ya betul, kita nak tengok anak bulan, kita nak tentukan contohnya macam bila tarikh 1 Ramadan, 1 Syawal kan? Ya. Jadi bulan ni sebenarnya dia adalah satelit semula jadi bumi. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar tentang satelit. Okey, menariknya topik kita hari ini kita nak menyentuh tentang satelit. Jadi boleh kita teruskan pembelajaran cikgu? Boleh. Jom Silakan. kita belajar. Okey. Ini adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu bab 9 teknologi angkasa lepas sains tingkatan 5 dan kita akan fokus kepada satelit. Okey. Ini adalah sistem suria kita, okey, yang terdiri daripada matahari. Kita nampak matahari itu adalah sebagai sumber tenaga cahaya lah kepada semua alam semesta. Okey, dan kita nampak kedudukan bumi itu di tempat ketiga. Okey, dari arah matahari tu. Okey, dan kita akan belajar hari ini tajuk satelit. Okey, satelit ni merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Okey, sebagai contoh bulan tadi adalah merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Okey, dan kita ada juga ni bulan Okey, bulan dan juga bumi. Kalau kita perhatikan, boleh cikgu bergerak ke depan ke? Okey. Boleh cikgu, silakan. Cikgu nak bandingkan ni. Okey, kalau kita nak tahu saiz matahari, bumi dan juga bulan, perbandingan. Okey, kita andaikan bola keranjang ni sebagai saiz matahari. Okey. Dan juga guli ni adalah sebagai saiz bumi. Okey. Dan biji sagu ni adalah saiz bulan. Jadi kita tengok kan, di sini pun cikgu ada bawa kan, bumi kan? Betul. Bumi akan mengelilingi matahari, bulan pula akan mengelilingi bumi. Pada masa yang sama, bulan tu juga dia berputar di paksi dia sendiri. Okey. Dan selain bulan, kita ada juga satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Okey, ni contoh. Boleh tengok gambar satelit buatan manusia. Okey.
Ini contohlah, Malaysia pun, negara kita pun ada satelit buatan manusia. Okey, itu secara amnya kita nak menyentuh tentang topik hari ini, iaitu satelit pemahaman yang diberikan oleh Cikgu Johaida tadi. Kita nak berehat sekejap, boleh Cikgu? Boleh, nanti kita sambung lagi. Boleh, dan murid-murid jangan ke mana-mana, pembelajaran seterusnya selepas ini. Didik TV KPM. Cikgu, objek yang saya pegang ni sebenarnya apa? Okey, itu adalah satelit, model satelit. Okey. Okey, Rina tahu tak apa tu satelit? Tahu Cikgu, tapi sikit-sikit je lah. Boleh Cikgu terangkan? Okey, boleh. Okey, satelit ni, cikgu boleh tengok slide Okey, ada banyak fungsi. Okey, antaranya ada 6 yang cikgu senaraikan di situ. Okey, iaitu sebagai stesen angkasa, teleskop angkasa, satelit penderian jauh, satelit sistem penentu sejagat, satelit kaji cuaca dan juga satelit telekomunikasi. Ini antara fungsi-fungsi satelit lah. Okey. Baik, seterusnya Cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok juga satelit ni dia mengorbit bumi ataupun mengelilingi bumi. Dia ada 5 jenis orbit satelit. Orbit satelit yang pertama ialah orbit rendah bumi atau dikenali sebagai LEO. Okey, ketinggian orbit ni biasanya antara 180 hingga 2000 km. Okey, orbit yang kedua pula ialah orbit sederhana bumi, dikenali sebagai MEO, MEO. Ketinggian orbit ni biasanya antara 2000 hingga 35780 km dari permukaan bumi. Okey, orbit yang ketiga ialah orbit tinggi bumi, HEO. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35780 km dari bumi. Dan yang keempat ialah orbit geopegon. Okey. Ketinggian orbit ialah 35786 km dari satah orbit pada satah khatulistiwa. Dan orbit yang terakhir ialah orbit geosegerak, GSO. Okey, ketinggian orbit ni sama dengan geopegon tadi. Tak cuma perbezaannya ialah satah dia tu sudut kecondongannya terhadap satah khatulistiwa. Ini adalah jenis-jenis orbit satelit lah. Maksudnya Cikgu kita ada 5 jenis orbit satelit. 5 jenis orbit satelit. Okey, kita baik, ada faham. 5 jenis. Okey, ini adalah pusingan dia. Mengorbit. Maksudnya satelit-satelit tu mengorbit. Yang paling hampir tu kita tengok tu LEO lah. Okey, LEO, MEO, HEO dan ada GSO dan GEO. Ini adalah pusingan-pusingan satelit mengelilingi bumi. Okey. Bentuk orbit pula ada dua jenis. Okey, ada orbit yang bulatan sempurna. Contohnya macam orbit geo. Dan satu jenis lagi ialah orbit yang berbentuk elips. Contohnya orbit MEO dan juga HEO. Ada dua. Okey. Apogee dan perigee pula ialah satu satelit dalam orbit elips. Maksudnya dalam satu pusingan satelit tu mengelilingi bumi, dia ada dua kedudukan. Kalau kedudukan orbit tu, kedudukan satelit tu dekat dengan bumi, maka kedudukannya ialah perigee. Kalau dua kedudukan yang tertentu je, apabila orbit tu jauh daripada bumi, kedudukan dia ialah apogee. Ada dua kedudukan. Kita boleh tengok kat sini. Maksudnya bila satelit tu mengelilingi bumi, bila kedudukan dia tu berhampiran dengan bumi, kedudukan tu dikenali sebagai perigee. Dan bila kedudukan dia tu jauh daripada bumi, dia dikenali sebagai apogee. Ada dua. Hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit tersebut. Maksudnya bila kedudukan satelit tu lagi tinggi, jadi dia punya daya tarikan graviti bumi dah semakin berkurang. Jadi dia punya halajunya semakin rendah.
Hal ini demikian tu ada dijelaskan kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit semakin meningkat. Okey, sebab itulah kalau kita berada di bumi, kita semua ada daya tarikan graviti, tapi bila di angkasa lepas dah tak ada daya tarikan graviti. Okey, ini perbandinganlah contoh jenis satelit, ketinggian orbit dan juga laju satelit. Kalau kita tengok yang pertama tu, HEO tu, HEO tu maksudnya high kan? High Earth orbital tadi. Okey, dia punya altitude tu, ketinggian dia ialah 35,780 km. Tapi laju dia tu semakin berkurang lah. Laju satelit tu bergerak mengelilingi bumi agak perlahan. Okey, kerana ketinggian dia bertambah. Okey, manakala MEO pula, okey, kalau MEO altitude dia ataupun ketinggian satelit tu daripada bumi ialah 20,200 km. Lajunya ialah 13,900 km per jam. Okey, maksudnya dia lagi laju daripada satelit yang mengorbit di HEO tadi. Okey, dan yang paling laju ialah satelit yang berada di orbit LEO. Okey, kerana altitude dia rendah, 705 km dari bumi, dan laju dia lagi tinggi. Okey. Rina, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Saya tadi sewaktu pembelajaran kita, cikgu ada menyentuh tentang kegunaan satelit itu sendiri. Tapi saya muskil dengan kegunaan dia sebagai penderiaan jauh. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut untuk pemahaman saya dan juga murid-murid? Okey, bagus soalan tu, Rina. Okey, satelit yang berfungsi sebagai penderiaan jauh ni, dia sangat penting dan signifikan untuk saintis yang membuat kajian. Sebabnya kita menghantar satelit ke angkasa lepas dan kita mengumpul data-data dari angkasa lepas dan dihantar ke pusat kawalan di bumi. Contohnya ketebalan atmosfera dan sebagainya lah. Cuaca. Itu adalah contoh-contoh kegunaan satelit penderiaan jauh lah. Baik cikgu, bagaimana pula kita nak tahu kedudukan stesen angkasa ni bila dia mengorbit bumi? Di mana terletaknya cikgu? Okey, stesen angkasa dia ada ke semua lapisan orbit. Tapi kalau stesen angkasa yang ISS tu dia berada di orbit LEO. Di luar permukaan bumi. Di altitude dia lebih kurang 705 km. Itu penerangannya. Jadi saya rasa bukan saja saya faham, murid-murid juga dapat ilmu berkenaan dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu, kalau boleh cikgu ulas sedikitlah tentang satelit ini kan untuk pemahaman murid-murid dan juga saya kan dari segi fungsinya dengan lebih jelas cikgu. Boleh? Boleh. Okey, satelit ni memang kalau kita tengok tadi kan mula-mula cikgu dah tunjuk dia ada pelbagai fungsi. Contohnya dari satelit tu kita dapat cuaca, meramal cuaca, dan kita dapat juga ekosistem dari sana, perubahan cuaca semua kita dapat data dari sana. Dan juga satelit itu juga dia menyebabkan kita sistem telekomunikasi kita bertambah baik dengan adanya satelit. Tadi cikgu juga ada menyentuh bahawa bulan ini dia akan mengelilingi bumi. Ya, betul. Tapi saya nak tahu berapa lama yang mengambil masa untuk bulan mengelilingi bumi. Ya. Okey, Rina rasa berapa lama tu? Berapa lama cikgu? Saya tak Agak-agak pasti. Tak pasti. Saya tak pastilah cikgu. Okey, baiklah. Bagus soalan tu. Okey. Bulan mengambil masa lebih kurang 29 hari setengah untuk mengelilingi bumi. Untuk mengelilingi bumi. Untuk satu kitaran lah. Dia ambil masa 29 seolah-olah hari. dia macam ada perkaitan dengan kalender kita juga kan cikgu? Bertukar satu bulan kerana bertukar 29 hari ataupun ke 30 hari. Ya, sebab tu bila kita nak mencerap bulan, hari yang terbaik, waktu yang paling sesuai adalah pada hari malam ke-29 tu. Malam ke-29. Nak mencerap bulan untuk tahu tarikh hari pertama untuk bulan baru. Maksudnya dahulu sebelum adanya kalender. Sebelum adanya kalender lunar ni lah. Kalender Cina semua tu kan. Sebelum adanya kalender tu macam tu lah cara mencerap pengiraan dia. Baik cikgu. Dan bulan ni kalau nak tahu saiz dia dengan bumi tu lebih kurang 1/4 daripada saiz bumi.
Kalau dibandingkan antara bulan dengan bumi, bulan tu 1/4 daripada saiz bumi. Okey, faham cikgu. Bulan tu sendiri pun dia berputar di tempat sendiri, di paksinya. Okey. Dari segi perbandingan saiz, matahari, bulan dan juga bumi dia bagaimana cikgu? Okey, perbandingan saiz tu biasanya dibandingkan kalau kita tengok tadi macam saiz bola keranjang kan. Matahari tu macam saiz bola keranjang. Okey, dia punya saiz dia. Manakala bumi pula lebih kurang kalau kita bandingkan saiz dia seperti sebiji guli. Dan juga bulan tu saiz dia adalah sebiji-biji saga tu. Okey. Jadi okey, kita dapat faham dengan lebih jelas. Terima kasih cikgu untuk penerangan tu dan kita cikgu lupalah tadi cikgu nak tunjuk hasil kerja murid tu. Satelit ni sebenarnya kan yang dalam ada di depan saya ni. Ya. Tu adalah hasil kerja murid. Biasanya kalau untuk topik ni memang banyak memerlukan murid membuat pencarian sendiri dan juga banyak hasil kerja murid lah sebab projek-projek. Macam yang pertama tu murid cikgu tu dia telah buat satelit. Okey, dan yang kedua tu dia telah gambarkan yang bila satelit mengelilingi bumi dalam orbit elips. Kedudukan perigi dan juga apogee. Ini untuk memudahkan mereka memahami untuk memudahkan tentang mereka tajuk memahami sebab mereka dapat lihat sendiri objek maujud lah. Kan? Baik. Terima kasih cikgu. Kita nak berehat sekali lagi boleh tak cikgu? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran sains semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, tengah buat apa tu? Macam menarik je. Menarik tak? Cikgu nak main lancarkan roket ni. Wah, pernah main tak? Tak pernah lah cikgu. Tak pernah. Okey, jomlah cikgu nak buat ni. Okey, Rina tengok dulu. Nampak tak? Tu Rina pun ada, boleh cuba. Saya nak cuba pula lah. Lancarkan roket. Wah, sampai terjatuh roket saya. Okey, jadi kita nak belajar apa ni hari ni? Kita main-main roket ni. Apa fokus kita hari ni cikgu? Kalau nak tahu, hari ni kita nak belajar lagi tentang kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Kan tadi kita dah bincang kan ada orbit mengelilingi bumi kan? Betul cikgu. Jadi macam mana satelit tu nak dihantar ke orbit tersebut dengan menggunakan kenderaan pelancar. Okey. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit ni dia ada memerlukan tenaga yang tinggi. Oleh yang demikian, pelancaran satelit ni dia menggunakan kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Lintasan kenderaan pelancar adalah dalam bentuk melengkung dan bukannya menegak. Maksudnya kenderaan pelancar inilah yang akan membantu menghantar satelit masuk ke dalam orbit yang mengelilingi bumi. Ini ada dua kaedah. Kalau tengok pada gambar rajah tersebut ada dua kaedah. Sama ada yang pertama pindah secara terus ke dalam orbit. Ini biasanya bila kita nak hantarkan satelit ke orbit yang berhampiran dengan bumi. Kaedah penghantarannya ialah secara terus. Dan kaedah yang kedua pula ialah orbit pindah Hohmann. Ini untuk hantar ke satelit yang orbitnya lebih jauh daripada bumi. Jadi dia punya kaedahnya lainlah, berbezalah. Yang seterusnya terdapat dua jenis kenderaan pelancar. Yang pertama ialah expendable launch vehicle ataupun kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Dan yang kedua ialah kenderaan pelancar yang boleh diguna semula, reusable launch vehicle ataupun RLV. Kita tengok apa beza antara dua kenderaan pelancar ni. Biasanya kalau dalam kelas cikgu akan bagi tugasan kepada murid-murid yang ni. Minta murid buat pencarian lah untuk membanding bezakan apa perbezaan antara dua jenis kenderaan pelancar tersebut. Kalau kita tengok kat situ, kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, hanya digunakan sekali sahaja, reka bentuknya ringkas, melibatkan kos yang tinggi,
untuk jangka masa yang panjang dan menghasilkan bahan buangan di angkasa lepas. Bahan buangan di angkasa lepas ni kita panggil space junk. Okey, yang space junk. Okey, dan yang kenderaan pelancar guna semula pula, dia boleh diguna semula. Reka bentuknya lebih kompleks, melibatkan kos yang rendah untuk jangka masa yang panjang, kurang menghasilkan bahan buangan di angkasa lepas dan kenderaan pelancar ni masih lagi dalam peringkat kajian. Okey, jadi buat masa sekarang kita masih menggunakan kenderaan pelancar sekali sahaja. Okey, kemudian kita tak boleh reusable lah, tak boleh diguna semula kan. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa fungsi sistem stesen angkasa antarabangsa. Stesen angkasa antarabangsa ni dikenali juga sebagai ISS, merupakan satelit buatan manusia yang paling besar yang mengorbit bumi. Stesen angkasa antarabangsa ni merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA, Roscosmos, JAXA, ESA dan juga CSA. Ini adalah stesen angkasa yang paling besar lah setakat ni mengorbit bumi di orbit LEO. Okey, ini pula adalah angkasawan Malaysia yang pertama, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Shukor. Beliau ialah rakyat Malaysia yang pertama sampai ke ISS ni, di orbit LEO bumi. Beliau merupakan seorang doktor bedah ortopedik Malaysia. Cikgu pun ada buku tentang beliau. Okey. Beliau telah terpilih untuk mengikuti program angkasawan bersama Rusia untuk misi ke angkasa selama 11 hari bermula 10 Oktober tahun 2007. Okey, beliau menaiki Soyuz TMA-11 yang dilancarkan oleh Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Bangga kan kita sebagai rakyat Malaysia sebab kita dah ada seorang angkasawan Malaysia kan? Sangat berbangga, sangat berbangga kan? Ya. Okey, fungsi Stesen Angkasa Antarabangsa ni ialah menjadi tempat tinggal bagi angkasawan, kru-kru di angkasa lepas untuk satu tempoh masa yang lama. Yang kedua, stesen angkasa antarabangsa ni digunakan sebagai makmal sains, pusat kajian yang unik untuk membolehkan angkasawan dan saintis menjalankan kajian. Data daripada kajian yang dijalankan tu akan dihantar ke bumi. Yang tu kita panggil remote sensing data. Data dari jarak jauh. Okey, merupakan stesen pemantau bagi keadaan di angkasa lepas. Okey, kita tengok pula keadaan sifar graviti. Yang ni jom kita main bola dulu, Rina. Okey. Okay, Rina boleh ambil bola keranjang tu dengan satu bola plastik. Bola keranjang dan bola plastik. Okey. Okey, cuba jatuhkan kedua-dua bola tu. Okey, cuba jatuhkan. Dalam jarak yang sama. Mesti ketinggian tangan tu samalah. Jatuhkan, jangan lambung tu. Okey. Okey. Boleh saya lepaskan? Boleh lepaskan. 1, 2, 3. Okey, kalau kita tengok kan, bola keranjang tu dia lebih besar dan berat, bola plastik tu dia lebih kecil dan ringan. Tapi kedua-dua objek ni bila dilepaskan dia jatuh serentak menyentuh lantai pada masa yang sama di bumi. Sebab dalam keadaan tiada rintangan angin. Sebab kita di bumi memang ada tarikan graviti. Betul. Okey, jadi graviti memang akan menarik objek untuk jatuh ke bawah. Tapi di angkasa bukan macam tu. Di angkasa keadaannya adalah sifar graviti. Okey, jom kita tengok slide semula. Okey, keadaan sifar graviti ni menyebabkan kalau kita ke angkasa lepas kita akan menjadi terapung. Terapung kan sebabnya sifar graviti ni maksudnya tiada kesan ketara daya graviti yang dirasai. Contohnya keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman. Okey, macam ada yang bersukan dalam keadaan tanpa graviti ni. Okey, peserta terjun udara akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan tu oleh tiupan udara ke atas sangat kuat terhadap peserta, maka sama nilai dengan beratnya. Oleh itu tiada kesan tarikan graviti yang ketara dirasai. Sebab itulah objek tu boleh terapung. Okey. Dan kita nak tahu di mana stesen angkasa berada. Kita sekarang ni ada macam-macam cara. Salah satu caranya ialah kita boleh menjejak menggunakan aplikasi telefon pintar. Contohnya kalau pengguna iOS dia boleh menggunakan aplikasi ISS Live Now dan pengguna Android boleh menggunakan aplikasi ISS Detector Satellite Tracker. Okey.
Jom kita buat sama-sama aktiviti ni. Boleh cikgu, jom. Okey, kita boleh buka telefon pintar masing-masing. Rina dah muat turun dah aplikasi tu? Dah cikgu, bila Okey, dah cikgu ada, suruh ya? tu saya terus muat turun. Okey. ISS Live Now. Boleh tengok sekarang ISS tu, sistem stesen angkasa antarabangsa tu berada di mana? Cikgu dah nampak ni. Kejap cikgu, saya punya lambat pula. Maksud cikgu, okay, Maksudnya saya dia tunjuk. sekarang berada di negara mana? Saya nampak macam ada tulisan South Africa. South Africa? Saya punya dia tulis di situ cikgu. Okey, boleh tunjuk dekat kamera. Okey. Okey, boleh fokus. Nampak tak? Nampak tak ISS tu? Saya tak, Skrin tu. sekejap ya, saya tak nampak cikgu sebab tengah fokuskan. Okey, sekejap ya, saya cuba tengok kat ISS. Okey. Saya punya semakin besar cikgu. Semakin besar. Okey, dia memang boleh kita nak tengok lebih jelas kan? Okey. Satelit ni, ISS ni dia mengorbit bumi sebanyak Di 16 Australia kali. ke cikgu? Di Australia, ya. Betul cikgu? Ya, Atau di New Zealand? Di New Zealand. Cikgu di nampak New dia di New Zealand. Ya, betul cikgu. Okey, sekarang dia berada di New Zealand. Okey. Nampak Nampak cikgu. Okey. Stesen ISS ni dia mengorbit bumi sebanyak 16 kali sehari. 16 kali? Ya, 16 kali sehari. Okey. Dia mengelilingi bumi. Dan kita dapat lihatlah di mana dia berada menggunakan aplikasi ni. Canggih kan sekarang canggih kan? sangat. Macam sekarang ni kita boleh buat. Betul lah cikgu. Menariknya kita dapat tahu di mana kedudukan dia waktu Di mana dan ketika kedudukan itu. dan kita dapat tahu kan negara tu waktu tu malam atau siang kan. Sebab kita dapat tengok garis masa juga. Betul. Okey, matahari terbit, matahari terbenam pun kita boleh nampak. Okey, melalui aplikasi tersebut. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Saya nak tahu, tadi cikgu ada menyebut tentang space junk ni. Boleh tak saya nak tahu dari segi keburukan space junk? Boleh. Okey, space junk ni adalah sisa buangan di angkasa lepas. Dan selagi space junk tu ada di angkasa lepas, dia akan menghentam satelit-satelit lain. Sebab satelit lain yang mengelilingi ataupun mengorbit bumi tu sentiasa bergerak dan mereka akan dilanggar oleh space junk tersebut, sisa-sisa buangan tersebut. Bila berlaku pelanggaran antara space junk dengan satelit menyebabkan kerosakan pada satelit tersebut. Jadi kerosakan pada satelit tu kos untuk membaiki tu memang besarlah. Kos untuk membaiki tu. Okey, dan satu lagi cikgu, saya nak tahu tadi cikgu ada menyentuh tentang kaedah menghantar kenderaan pelancar tu kan. Jadi berapa lama masa diambil untuk sampai ke destinasinya? Okey. Kenderaan pelancar tu bergantung. Okey, masa yang diambil untuk kenderaan pelancar tu menghantar satelit tu ke lokasi bergantung kepada jarak orbit. Contohnya macam kalau jarak orbit tu lebih kurang 20,000 km ataupun jarak orbit tu lebih jauh 20,000 km. Jadi masa yang diambil tu lebih panjang dan menggunakan bahan api lebih banyaklah untuk roket tersebut. Okey, secara purata cikgu anggarannya? Secara purata tu cikgu pun tak dapat nak tentukan yang tu sebab bergantung kepada apa satelit tu jenis besar, kecil, saiz satelit lah. Baik, stesen angkasa ni kita nak tahu juga cikgu berapa kali dia mengorbit bumi. Okey, stesen angkasa ni dalam sehari dia boleh mengorbit bumi antara 15 hingga 16 kali. Macam malam tadi cikgu dah semak dalam aplikasi tersebut, dia telah melintasi negara kita. Jadi kita nampak Malaysia masa tu real time sebab kita guna aplikasi ni kita nampak masa sebenar lokasi stesen angkasa tu. Okey, cikgu di mana dari segi stesen angkasa ni dia nak mengorbit bumi? Di mana macam mana tu? Di mana stesen angkasa ni mengorbit bumi? Okey. Setiap satelit dia akan dihantar masuk dan mengorbit bumi dalam pusingan yang tetap. Dia akan bergerak dalam satelit yang sama. Contohnya kalau dia dihantar ke orbit LEO yang rendah, dia akan mengorbit bumi secara bulatan dan tanpa hentilah. Dia akan bergerak dengan hal laju tertentu. Kalau dia dihantar ke satelit yang mengorbit secara elips, dia akan bergerak dalam bentuk elips lah.
Baik. Dan saya percaya murid-murid juga faham dengan apa penerangan yang diberikan oleh cikgu berkenaan dengan fungsi stesen angkasa antarabangsa. Betul. Kemudian dari segi kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Dan ini sebenarnya membantu pembelajaran kita untuk kita memahami. Sebab saya percaya ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting. Memandangkan negara Malaysia juga ada angkasawannya. Ya, Jadi betul. penting untuk kita mengetahui berkenaan dengan kaedah menghantar kenderaan pelancar ini. Cikgu, betul. kita nak berehat sekali lagi boleh? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan terus bersama dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cikgu cantiknya. Kek siapa ni cikgu? Ni kek birthday anak cikgu ni. Birthday dia hari ni, dia memang minat sangat nak jadi angkasawan. Wah, menarik Sebab itulah cikgu tempah ni, khas ni. Ada model angkasawan kat atas ni. Mesti dia suka ya cikgu? Harap-harap dia sukalah. Okey cikgu, teruskan pembelajaran kita hari ni boleh? Yelah, biar dulu kek tu kat situ. Okey, baiklah. Kita nak sambung sikit tentang tugas angkasawan. Alang-alang kita dah tema angkasawan tadi tu, kita dah sebut angkasawan tadi tu. Okey, tugas angkasawan ni banyak tau. Antaranya salah satunya ialah mengemaskini perisian komputer yang menentukan arah perjalanan kapal angkasa. Dan yang kedua, dia mengendalikanlah angkasawan tersebut akan mengendalikan kapal angkasa. Yang ketiga, segala penyelenggaraan jentera dan peralatan dalam kapal angkasa itu juga adalah tanggungjawab angkasawan. Dan yang keempat, tugas yang terpentinglah, yang paling signifikan ialah menjalankan penyelidikan saintifik dalam bidang astronomi, biologi, perubatan dan meteorologi dan memaklumkan penemuan-penemuan daripada penyelidikan tersebut dan hantar data kepada pusat kawalan di bumi. Itulah tugas angkasawan. Okey. Ramai kan? Cikgu, banyak tugas dan tanggungjawabnya. Banyak. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Kak Rina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar ada sebut tentang angkasawan. Itu yang saya datang sini cikgu. Ada majlis tu nampaknya. Ya, ada majlis. Inilah contoh ni. Kita boleh tengok ni contoh model baju angkasawan. Wah, menariknya baju angkasawan ni cikgu. Ni kalau anak saya tengok ni mesti sukalah ni. Dia memang minat sungguh ni, cita-cita nak jadi angkasawan. Kalau kita tengok model baju angkasawan ni, baju angkasawan ni dia perlu ada banyak kriteria yang penting lah. Dia bukan macam baju yang kita pakai seharian di bumi ni kan. Dia mestilah mengandungi oksigen, dan boleh mengawal atur suhu badan pemakai, dan dia juga boleh mengawal sisa buangan. Dia ada tempat untuk menguruskan sisa buangan. Kan, sebabnya angkasawan bila dia berada di angkasa tu, dia kan tidak boleh keluar daripada suit tersebut. Kerana dalam suit tersebut pun dah ada bekalan oksigen. Okey, faham cikgu. Jadi itulah suit angkasawan lah. Sekejap. Tadi cikgu dah sentuh tentang majlis hari jadi anak cikgu. Ya. Tapi rasanya bukan sekarang ke Bukan cikgu? sekarang. Bukan sekarang. Alamak, saya tersampai awal lah ni Kak Rina. Iya, awak teruja sangat ni. Ni mesti tahu je nak makan kek ni. Itulah. Kalau macam tu saya pulang dululah, nanti saya datang lagi. Boleh? Baiklah. Okey, bye cikgu. Bye Kak Rina. Jumpa lagi Mira. Jumpa lagi Bye. angkasawan kedua. Itulah cikgu nak makan kek angkasawan sampai awal Mira pula. Okey cikgu, kita dah faham tadi berkenaan dengan tugas angkasawan. Kita dah nampak sendiri contoh model kan, baju angkasawan. Baju angkasawan. Okey, jadi kriteria untuk jadi seorang angkasawan ni pun agak
ketat lah kriteria dia. Dia mestilah seorang yang sihat, tubuh badan dan juga tajam lah pemikiran dia, tajam minda kan. Sebab mental dan juga minda lah. Sebab untuk jadi seorang angkasawan, dia perlu menjalani latihan yang amat ketat dan juga berat lah. Okey, sekarang kita nak tengok pula kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okay, sekarang ni kita ada agensi agensi angkasa Malaysia yang dikenali sebagai MAISA. Okay, so MAISA ni mengkaji tentang angkasa lepas lah. Okay, so jadi teknologi yang pesat di angkasa lepas ni dia ada dua kesan. Yang pertama ialah bahan buangan di angkasa lepas, space junk tu semakin bertambah. Dan yang kedua ialah peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Maksudnya dia ada satu kesan baik, satu kesan buruk. Jadi kita tengok kesan buruk dia tu. Okey, contoh-contoh sisa bahan buangan di angkasa lepas ialah satelit yang tidak berfungsi. Macam sekarang, kalau ikut laporan tahun ini, Januari 2022, kita dah ada 7 satelit Malaysia yang tidak berfungsi. Tinggal 2 sahaja yang masih berfungsi. Jadi 7 satelit tu walaupun tidak berfungsi, dia masih berada di angkasa lepas. Dan dia telah menjadi space junk lah. Dia kalau kita tidak boleh buang dia, dia akan mengganggu satelit-satelit lain. Okey, antaranya lagi bahan buangan lain juga ialah bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit. Satelit-satelit tu dia berlanggar di antara satelit ataupun dia berlanggar dengan space junk menyebabkan ada berlaku serpihan. Serpihan tersebut juga adalah sisa buangan. Dan roket yang habis dibakar. Ini adalah contoh-contoh bahan buangan di angkasa lepas. Okey, menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Jadi kalau bila peningkatan risiko pelanggaran ni menyebabkan lebih banyak kerosakan satelit. Jadi kita nak cuba elak lah kan. Cuba kalau dalam gambar tu pun kita nampak space junk tersebut. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca lazimnya berubah orbit beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk tersebut. Okey. Ini pula kesan baik. Okey, peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan, kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas ni, dia telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang. Bukan bidang angkasa sahaja. Maksudnya dalam kesihatan manusia, respon terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan juga perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okey, kita dah nak masuk uji diri ni. Rina dah bersedia ke? Wah, saya dah faham tak cuba, dengan apa yang cikgu ajar dari tadi? Saya faham, tapi saya harap soalannya tak susah lah cikgu. Okey, soalannya senang-senang je. Kita cuba dulu, boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan 5 jenis orbit satelit. 5 jenis? 5 jenis. Okey, kalau 5 jenis saya ingat cikgu. Ini ingat paling tak? Saya ingat. Orbit rendah. Cikgu dah bersedia ni. Kalau betul, cikgu bagi hijau. Okey. Salah, cikgu bagi merah ya. Okey, cikgu bersemangat. Orbit rendah bumi. Ya. Orbit sederhana bumi, orbit tinggi bumi, orbit geopegon, orbit geosegerak. Wah, ni memang cemerlang ni. Okey, cikgu bagi hijau. Okey. Ni memang memberi tumpuan betul-betul ni masa Betul, cikgu ajar ni. Ni jawapan dia. Okey, betul semua. Okey, soalan kedua. Ya. Lukiskan. Jeng jeng jeng. Lukiskan? Ya, lukiskan satu rajah untuk menunjukkan apogee dan perigi satu satelit dalam orbit elips. Boleh guna papan putih. Okey, yang saya disediakan. cuba cikgu walaupun saya tak pandai lukis. Bau kek ni menggoda iman lah. Betul lah cikgu. Saya dah tak sabar ni sekejap. Saya nak lukis jawab dahulu. soalan betul-betul cepat-cepat. Nanti boleh makan kek. Baik cikgu. Okey, saya cuba ya cikgu. Kita buat bumi dulu. Kemudian kita lukis Lancar perigi. tu nampaknya. Cuba cikgu. Ini Murid cikgu pun suka kalau buat aktiviti ni dalam kelas. itulah seronok pula cikgu.
Lukis-lukis guna Perigi. whiteboard. Buat aktiviti sekarang saya nak berkumpulan. lukis apa G pula. Harapnya cantiklah lukisan saya, cikgu. Apa G? Nanti Rina boleh tunjukkan jawapan tu ya. Boleh, cikgu. Harap-harap kali ni betul lah. Okey, dah Bumi, siap. Bumi, labelkan. Saya lupa nak label. Ini Yeay. Bumi. Okey, kita tengok Okey. jawapan Rina dengan Betul jawapan tak, cikgu? Betul tak? Okey, betul cikgu bagi hijau lagi. Wah, betul. Okey, ada lagi ke soalannya, cikgu? Ada 5 soalan. Alamak. Okey. Boleh, Ini soalan ketiga. Jadi soalan keempat. Ni soalan kedua. Soalan kedua. Okey, Dah ni terus baru pula. soalan ketiga. Okey. Apakah maksud ISS? ISS International Station. Ya. International Station apa, cikgu? Space Station, cikgu. Okey. Space Tengok Station betul ke tak? ataupun stesen angkasa antarabangsa. Ya, betul. Yeay. Okey, hijau lagi. Dah 3 hijau Wah, dapat. wah, wah, Stesen wah. angkasa antarabangsa. Okey. Okey, soalan bersedia untuk soalan seterusnya? Saya Tarik cuba. nafas dulu. Saya cuba. Okey, soalan keempat. Mengapakah angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung? Okey. Ini saya ingat apa yang cikgu cakap tadi. Sebab wujud sifar graviti di ISS. Ya, betul. Hijau Yeay. tinggi-tinggi cikgu angkat. Okey. Ya, sebab di angkasa lepas dia ada keadaan sifar graviti. Okey. Dan soalan terakhir, Okey. berikan 2 contoh fungsi satelit. 2 contoh. Ada banyak, cikgu. Ada 2 banyak. saja. Nak 2 je. Sebagai salah satunya sebagai teleskop angkasa. Ya. Satu lagi sebagai stesen angkasa. Ya, 2-2 betul. Wah. Excellent ni. Memang cemerlang ni murid cikgu ni. Okey, inilah antara contoh 2 fungsi satelit tadi kan. Okey, sebabnya Rina dapat menjawab semua soalan dengan baik. Ada hadiah cikgu nak bagi ni. Wah. Jeng, jeng, jeng. Wah, cikgu bagi saya coklat. Terima kasih, cikgu. Wah, seronoknya dapat hadiah. Okey, cikgu, nampaknya pembelajaran hari ini memang sangat lengkap berkenaan dengan satelit. Mungkin sedikit rumusan daripada cikgu, silakan. Okey, baiklah. Okey, jadi hari ini kita dah belajar tentang satelit. Okey, ada satelit semula jadi dan juga satelit buatan manusia. Okey. Dan kita juga telah belajar tentang jenis-jenis orbit. Ada 5 jenis orbit. Kita juga telah belajar tentang kenderaan pelancar. Kita juga telah sentuh juga tentang kerjaya yang berkaitan dengan teknologi angkasa lepas ni, iaitu angkasawan. Itu antara contohlah segelintir maksudnya yang dapat cikgu rumuskanlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu. Tapi kan, cikgu, bagaimana pula prestasi keseluruhan saya untuk hari ini? Okey, lupa pula cikgu nak bagi prestasi keseluruhan ni, cikgu kena tulis kat sini lah. Wah. Cikgu pun ada juga ni, mini Okey. papan putih ni. Tak sabar nak tahu. Okey, cikgu bagi 10 bintang. Boleh tak? 10 bintang. Wah, seronoknya. Sebabnya Rina telah berjaya menjawab soalan-soalan Terima kasih, tadi cikgu. dan juga telah buat beberapa aktiviti sama-sama kan. Contohnya kita menjejak stesen ISS tadi, Ya. kita buat aktiviti graviti tadi. Betul. Itu adalah beberapa aktiviti yang biasa dibuat dalam kelas. Okey. Baik, cikgu, untuk pemahaman murid-murid yang lebih jelas, kalau nak buat latihan pengukuhan, bagaimana, cikgu? Okey, untuk pengukuhan murid-murid boleh rujuk di Pelantar ada 5 kpm. Baiklah, dan pastinya pembelajaran hari ini memang sangat menyeronokkan. Bukan saja kita dapat buat aktiviti berkenaan dengan topik satelit ini, tapi pemahaman untuk pembelajaran hari ini betul-betul memberi manfaat untuk kita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Tuan Johaida, Tuan Muhammad Amin yang merupakan Guru Kanan Sains dan Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa Kuala Lumpur. Juga bersama kita Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Muhammad Buhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih, Cikgu. Dan mudah-mudahan murid-murid juga mendapat manfaat untuk pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wah, majlis dah nak bermula ke, cikgu? Majlis dah nak bermula ni.